kerajaan membuat keputusan bila hendak memulakan subsidi bersasar. Padu dijadualkan bermula Januari 2024. Padu adalah nukleus kepada rancangan kerajaan untuk beralih kepada GovTech. Ya, pangkalan data utama meneraju akses digital. Ini inisiatif kerajaan untuk memastikan agar penyelarasan dan keselarasan data rakyat Malaysia akan dapat dilaksanakan dalam sebuah sistem khusus dan sistem yang khas. Betul. Dengan adanya integrasi maklumat daripada individu juga isi rumah, dapat pastinya kita nikmati kesejahteraan itu bersama. Jadi dengan itu kita bawakan lebih lanjut informasi berkaitan dengan Padu Menuju Malaysia Sejahtera bersama-sama Datuk Dr. Zunika Muhammad yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Mungkin boleh kita kongsikan, Datuk, berkenaan tentang Padu ini, apa yang perlu kita ketahui pangkalan data utama ini? Terlebih dahulu terima kasih kepada Hani dan Ismail kerana bersama dengan kita pada pagi ini menjemput Kementerian Ekonomi untuk berkongsi mengenai Padu ini. Sebenarnya Padu ini singkatannya adalah Pangkalan Data Utama. Ia merupakan satu sistem repository data dan maklumat profil seluruh rakyat Malaysia dan individu bermas tautin di Malaysia yang kita bangunkan selaras dengan keputusan Jemaah Menteri supaya diadakan satu pangkalan data untuk menyokong gagasan kerajaan untuk bergerak ke arah kerajaan yang berasaskan digital ataupun GovTech. Jadi ianya telah dibangunkan selama 6 bulan secara dalaman oleh Kementerian Ekonomi bersama dengan pegawai-pegawai daripada Jabatan Statistik Negara DOSEM, mampu dan juga bantuan daripada agensi-agensi pembekal maklumat. Jadi dengan adanya Padu ni sebenarnya ia akan mengandungi keseluruhan profil rakyat Malaysia yang kita ada sekarang lebih kurang 29 juta individu. Okey, baik. Dan masih sama juga untuk memahami lagi tentang apakah itu Padu, kenapa kerajaan membangunkan Padu ketika ini dan melihat kepada keperluan juga kepentingannya. Padu ni sebenarnya bukanlah mengambil data yang baru sebenarnya. Ia adalah untuk mengumpulkan data-data yang sebenarnya telah ada di dalam lebih kurang 200 pangkalan data kerajaan yang tersedia sebenarnya. Dan tujuannya adalah untuk memastikan kerajaan boleh membuat dasar, mengadakan program yang akan berpandukan data dan akan mengatasi beberapa isu. Umpamanya isu keciciran. Kerana kita sedia maklum bahawa ada sebahagian daripada rakyat kita yang sepatutnya mendapat bantuan tetapi mereka ni tiada di dalam sistem yang ada di kementerian ataupun agensi. Dan ada sebahagian rakyat kita yang sentiasa mendapat bantuan tapi sebenarnya mereka tak layak sebenarnya. Jadi isu ini akan kita dapat atasi dan seterusnya kita akan dapat merangka program-program yang lebih berkesan spesifik kepada keperluan sebenar rakyat. Kerana kita pada masa ini perlu pastikan bahawa apa yang diperlukan rakyat untuk mengatasi masalah sara hidup dan sebagainya, kita dapat pastikan bantuan tu adalah bantuan yang betul-betul dapat memberi faedah yang maksimum kepada rakyat. Okey. Tadi Datuk Doktor bercerita berkenaan bantuan. Selain daripada itu juga apatah lagi ia merangkumi kesemua rakyat Malaysia, apa manfaat yang bakal diperolehi untuk kesemua rakyat Malaysia yang berada di bawah sistem pangkalan data Padu ini? Ya, kita mendapat soalan daripada segelintir daripada yang tahu mengenai Padu ni. Adakah hanya untuk yang mendapat manfaat saja, B40 sahaja ke? Tetapi sebenarnya kita tujuan utama yang akan kita gunakan sebagaimana dimaklumkan oleh YB Rafizi, kita akan menggunakannya untuk penyasaran semula subsidi. Jadi untuk penyasaran semula subsidi kita akan mengenal pasti siapa sebenarnya yang betul-betul layak untuk mendapat subsidi ini. Jadi melalui pengemaskinian maklumat dan juga data-data yang terkini, kita akan dapat kenal pasti sebenarnya bentuk bantuan apa sebenarnya yang kita boleh gantikan dengan
melalui penyasaran semula subsidi ini. Dan inilah perlunya kita mendapat maklumat yang betul, yang terkini daripada semua rakyat. Dan kepada yang mungkin dia kata dia ni T20 ataupun yang berada pendapatan yang tinggi, kita kena maklum juga bahawa bantuan kerajaan bukan hanya sekadar untuk memberi bantuan kepada yang bawah sahaja. Kerana sebagai contoh, kalau kita ada bencana, malapetaka, dia akan melibatkan semua orang. Jadi melalui maklumat-maklumat ni kita akan dapat kena pasti siapa sebenarnya yang perlu dibantu. Termasuk T20 ini juga. Dan juga mungkin program penyasaran semula cukai dan sebagainya boleh dilaksanakan dengan lebih tepat lagi. Okey, baik. Dan berkaitan dengan sistem padu, maklumat yang ada di dalamnya adalah yang sedia ada dan juga pastinya dikemas kini daripada secara automatik dan juga yang perlu diisi oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi kalau kita boleh kongsi lebih lanjut sebenarnya bagaimana cara untuk kita mengisi maklumat dalam sistem padu dan siapa sebenarnya yang boleh mengisi dalam sistem padu tersebut. Padu ni kita lancarkan pada 2 hari bulan nanti. Dia akan dibuka untuk pendaftaran dan pemaskinian oleh seluruh rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Jadi individu-individu ini boleh memasuki sistem melalui portal padu, padu.gov.my. Jadi bolehlah selepas 2 hari bulan nanti semua individu ke portal padu dan kita sediakan panduan secara khusus bagaimana untuk berdaftar dan untuk mengemaskini semua maklumat-maklumat yang kita perlukan daripada seluruh penduduk tanah air kita. Kalau yang berada di bawah usia 18 tahun, perlukah mereka mendaftar untuk padu? Untuk yang berada di bawah umur, maknanya mereka ada penjaga masing-masing. Jadi tanggungjawab penjagalah untuk mengemaskini maklumat anak-anak mereka ini di dalam sistem. Jadi kita akan buka, kita kena pasti penjaga ini sebagai ketua isi rumah. Jadi mereka lah yang akan diberi tanggungjawab untuk mengemaskini maklumat di bawah isi rumah di bawah jagaan masing-masing. Okey, baik. Jadi bila dah masuk pada bulan Januari, makanya semua orang akan diberi tanggungjawab jugalah untuk mengisi maklumat terkini dan sebagainya. Dan dalam usaha ini, kalau kita boleh kongsikan juga bagi peluncuran pangkalan data utama padu, majlisnya akan berlangsung. Jadi kalau kita boleh kongsi informasi lebih lanjut, difahamkan akan diadakan di Putrajaya. Ya, tentu sekali. Majlis peluncuran padu ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 hari bulan Januari ini pada jam 9 hingga pukul 1.40 atau pukul 2 petang di pusat PICC Convention Center Putrajaya dan akan kita jangka akan dihadiri oleh lebih kurang 3,000 juga peserta ataupun jemputan daripada seluruh lapisan masyarakat. Dan semasa majlis ini juga kita akan buka kaunter sebenarnya untuk membolehkan peserta ataupun masyarakat yang hadir untuk terus berdaftar melalui kaunter-kaunter yang kita sediakan dan kita jemput semua untuk hadir, mengambil peluang untuk berdaftar dan untuk menggalakkan mereka juga berdaftar, kita akan adakan sedikit hadiah NFC Touch and Go untuk 3,000 yang pertama yang berdaftar pada 2 hari bulan nanti untuk mereka berdaftar secepat mungkin. Ya, okey. Yang berbahagia Datuk Doktor, apakah ada satu tempoh ataupun tarikh untuk pendaftaran itu bila bermulanya dan apakah ada tamat tempoh untuk pendaftaran bagi padu ini? Untuk fasa 1 kita buka sebenarnya untuk 3 bulan daripada Januari hingga ke Mac untuk kita pastikan bahawa penyasaran subsidi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dapat dilaksanakan dalam masa yang disasarkan. Namun begitu, kita tidak mengatakan bahawa selepas 3 Januari tak boleh dah nak mendaftar ataupun mengemaskini, kerana kita faham data-data yang dimiliki oleh individu sebenarnya adalah dinamik dan kita akan buka juga untuk seterusnya pendaftaran bagi memastikan data yang kita dapat tu sebenarnya hampir masa sebenar ataupun almost real time supaya dasar yang kita
adakan nanti sebenarnya betul-betul tepat. Okey, baik. Dan pastinya memerlukan kerjasama daripada semua sebenarnya untuk kita kemaskini data dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga ada istimewanya kalau anda mendaftar awal. Menjadi kumpulan yang pertama yang terawal. Sebab maklumat yang kita terima sebenarnya dapat sokongan daripada MyD Malaysia, Datuk. Di mana akan diberikan voucher diskaun kepada anda sekiranya anda menjadi mereka yang mendaftar awal. Okey. Rebut peluang ini. 3,000 yang terawal akan mendapat NFC Touch 'n Go. Ya, pernah juga. Sebutkan tadi. Dan peluncurannya pada 2 Januari nanti 9 pagi hingga 2 petang. Ya, betul. Okey. Dan kita juga buka sebenarnya kaunter, kita akan berada di sana sehingga 5 petang. Bagi membolehkan yang hadir untuk terus berdaftar. Ya. Datuk Doktor, ini kesempatan yang terbaik untuk menyeru seluruh rakyat Malaysia yang menonton pada ketika ini untuk mempersiapkan, memperkemaskan maklumat terkini dan juga mendaftar di bawah sistem PADU. Ya, silakan. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mengikuti PADU. Marilah kita sama-sama mengemaskini maklumat kita, kerana saya juga akan mengemaskini maklumat saya pada 2 bulan nanti, kerana kita perlukan bantuan daripada rakyat Malaysia, membolehkan kerajaan sebenarnya memberi bantuan yang sebenarnya kepada seluruh rakyat Malaysia demi kesejahteraan negara kita yang tercinta ini. InsyaAllah ya. Jadi sama-sama kita daftar, semak dan kemaskini PADU. Pastikan maklumat yang diisi lengkap dan tepat. Okey. Baik, nanti juga jangan lupa kita akan bersiaran secara langsung pada 2 Januari 2024 untuk peluncuran PADU dari PICC Putrajaya, insya-Allah. Terima kasih yang berbagi Datuk Doktor kerana bersama dengan kami. Terima kasih pada Kementerian Ekonomi kerana membawakan perihal berkenaan tentang PADU dan juga sistem pendaftaran PADU pada tahun 2024.